iaitu tentang kemelut yang melanda SPRM pada ketika ini, antara kehancuran urus tadbir ataupun kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mulakanlah sedikit sebelum saya beralih kepada panel-panel kita yang lain kan, Ustaz Dr. Abu ataupun Dr. Sahul. Saya nak mula sedikit kenapa isu ini penting. Banyak isu berkaitan dengan salah guna kuasa ataupun rasuah ataupun kerosakan dalam sistem yang berlaku dalam negara kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, sejak beberapa ketika, kebanyakan isu-isu yang berlaku ni ada dimensi yang berbeza-beza. Boleh ditafsirkan dengan cara yang berbeza-beza. Ada orang lihat positif, ada orang lihat negatif. Samalah apa sahaja isu yang berlaku dalam negara. Kalau kita boleh beralih ke belakang sedikit, perubahan kerajaan selepas PRU kan, perubahan kerajaan daripada Pakatan Harapan kepada PN dan juga kerajaan baru. Orang boleh berbeza pandangan, dimensi berbeza. Orang boleh kumpulkan fakta dan boleh kata ini adalah pengkhianatan dari satu sudut. Dari satu sudut lain pula orang kata tak, ini bukan pengkhianatan, ini sesuatu yang masih lagi dalam ruang lingkup undang-undang dan ada masalah yang lebih besar. Contohnya, kalau kita pergi lebih lama dulu kan, sebelum tu ketika kes 1MDB, kalau kita boleh ingat salah satu contoh bila 1MDB beli tanah kerajaan dengan harga yang murah kemudian jual kepada tabung haji dengan harga yang lebih mahal, sebagai contoh. Ketika itu ramai yang mengkritik tabung haji. Orang kata kenapa tabung haji beli tanah yang sepatutnya 1MDB beli daripada kerajaan dengan harga yang murah. Tapi ada dimensi berbeza kan. Ada orang boleh kata tak, ini satu pelaburan yang baik untuk tabung haji juga. Tabung haji juga untung, jual kepada orang lain. Begitu juga dalam banyak isu yang melibatkan salah tadbir, yang melibatkan salah urus, melibatkan rasuah, sama ada terbukti ataupun tidak, ada dimensi yang berbeza-beza. Orang boleh lihat daripada satu sudut dan orang pula juga boleh lihat daripada sudut lain yang dia sampai kepada kesimpulan yang berbeza. Jadi ada ruang untuk berbeza pandangan. Kemelut SPRM ni, kenapa saya sendirilah secara peribadi, kenapa saya bersuara? Kerana nak pusing ke mana sekalipun, apa yang berlaku, tuduhan yang dikenakan kepada Tan Sri Azam Baki, tak ada jalan keluar dah. Di sana telah berlaku kesalahan dan kesalahan yang melibatkan urus tadbir dengan jelas. Jadi kerana itu saya lihat tak boleh dah nak berdiam diri. Pusing kok mana pun salah. Umpama kan suatu orang dia ada pistol, dia register ada pistol di tangan dia dan pistol itu digunakan untuk tembak ataupun untuk bunuh orang. Contoh, dia ada pistol. Pistol ni diguna untuk tembak dan bunuh orang. Pergi kepada satu penyiasat, penyiasat tanya, hang tembak ke hang tak tembak? Dia kata, aku tak tembak, orang lain guna pistol aku. Orang lain yang guna pistol aku dan orang lain yang tembak. Okey, selamat, hang tak tembak. Percayalah orang tu. Tak kisahlah dia penyiasat ke apa, dia percaya. Bukan si fulan ni yang tembak, orang ambil pistol dia pergi tembak. Datang pula penguatkuasa yang kedua untuk siasat. Hang jaga baik ke tak jaga pistol hang? Penyiasat yang kedua ni pula buat kesimpulan, tak, pistol ini sentiasa berada di dalam jagaan dia, tidak berpindah milik kepada orang lain, dia yang jaga, dia tak buat kesalahan. Ini cerita lawak. Bayangkan, kesalahan memang dah berlaku di situ. Satu badan penguatkuasa kata, bukan dia tembak, dia pinjamkan pistol ni kepada orang lain. Badan penguatkuasa yang lain pula kata, apakah dia telah melakukan kesalahan bagi pistol dekat orang? Tak juga. Pistol tu sentiasa berada dalam tangan dia dan dia tak bagi ke orang. Macam mana nak selesaikan kemelut ni? Jadi saya lihat, isu yang berlaku dalam SPRM sekarang, beginilah perumpamaannya. Apabila Tan Sri Azam dituduh memiliki saham yang melebihi nilai yang sepatutnya dimiliki oleh penjawat awam pada 2016, 2015, nilai lebih 100,000, itu dakwaan terhadapnya. Jadi, untuk mempertahankan diri, Tan Sri Azam kata, ini bukan saham saya punya, ini adik saya punya, Nasir Baki. Adik saya punya, dia pakai akaun saya sahaja. Kalau saya sangat marah bila saya tengok pembentangan beliau ketika pembentangan media. Apa salahnya? Bukan saya punya, orang lain pakai akaun saya dan beli saham, adik saya beli. Tak ada masalah, tak salah. Suruhanjaya Security kata itu salah. Ikut undang-undang lain pula, akaun seseorang, akaun pelaburan, mesti dia sendiri yang uruskan. Orang lain tak boleh pakai akaun orang lain untuk beli saham sesuka hati. Bila masuk penyiasatan dalam kes yang kedua, Suruhanjaya Security pula, alasan yang digunakan tanggal 18 dan 19 Januari, kenyataan media yang dikeluarkan, Suruhanjaya Security kata tak ada.
tak ada bukti yang akaun Tan Sri Azam ni digunakan oleh orang lain. Esok pula kata memang akaun tu dia punya dan dia yang uruskan. Tuan-tuan, rakyat Malaysia, kita layak untuk dapat penjelasan yang lebih baik daripada ni. Ini bukan isu, ini seolah memperbodohkan rakyat. Memperbodohkan rakyat, membiarkan orang dalam keadaan tak apalah, itu sahaja penjelasan yang kamu dapat. Ya, ada jenayah. Penguatkuasa A kata, pada pandangan kami tak ada jenayah. Bukan dia punya akaun, bukan dia punya saham, adik dia punya. Okey, kalau adik dia punya, pasal apa dia bagi adik dia guna akaun? Penguatkuasa B pula kata, tak, akaun tu memang dia punya. Dia sendiri yang jaga, tak ada orang lain menggunakan akaun. Jadi isu ni saya rasa sangat teruk, dan penjelasan begini kalau dibiarkan tanda soal begini, sebenarnya dia memperbodohkan rakyat Malaysia secara jelas. Itu intro yang saya nak buka lah kenapa saya bersuara dan saya kehadapan dalam isu ni. Saya ingat saya nak beralih kepada Dr. Abu dulu untuk bagi pandangan beliau. Kita dengar sudut pandang Dr. Abu pula tentang intro berkaitan dengan kes yang kita nak bincang ni. Kenapa isu ini timbul dan kenapa isu ini betul-betul diperjuangkan oleh saya dan juga yang lain-lain. Dan saya meminta dalam ucapan saya tadi untuk semua orang agama dan semua orang akademik untuk bersuara. Anda mungkin tidak boleh ataupun tidak perlu untuk berada pada posisi seperti saya, sebab saya ada dua-dua lah, dalam bidang akademik dan juga dalam bidang politik kepartian. Tetapi kerana ini adalah isu kenegaraan, proses pembodohan yang pada tahap tertinggi. Saya suka untuk ingatkan apa yang disebutkan oleh Ustaz Salman tadi. Pada sekitar 5 ataupun 6 hari bulan berlaku satu sidang media yang dibuat oleh lembaga penasihat pencegahan rasuah yang diketuai oleh Tan Sri Abu Zahar Ujang. Dan ketika itu dikatakan bahawa pada bulan November sebelum daripada itu telah dipanggil Tan Sri Azam Baki untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan isu pemilikan saham tersebut. Saham itu berlaku sekitar ataupun ianya timbul sekitar 2015-2016. Ada orang kata dah lama dah. Isunya tak kisah dalam jenayah ia lama ataupun tidak, ia tidak pernah ada tarikh luput. Okey, pertama. Kedua, dan bila dipanggil dan dikatakan kepada mereka dan dipertanyakan kepada Azam Baki menyatakan bahawa itu adalah milik dan diuruskan oleh adiknya melalui akaun dia, tapi diuruskan oleh adik dia. Baik, ini telah pun ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia. Benda itu live, diulang. Bila kita dah tengok dah, ia telah pun diulang tayang mungkin berjuta kali dah. Tapi sekitar pada 9 hari bulan 1, mengambil masa tak sampai seminggu, 3 hari mungkin, ada satu laporan dibuat oleh satu NGO berkaitan dengan laporan rasuah pengurusan tertinggi Suruhanjaya Security melibatkan 28.2 juta ringgit. Tiba-tiba, out of blue, rentetan daripada itu. Dan kalau kita sebagai rakyat Malaysia merasakan bahawa ini adalah perkara yang tiba-tiba terjadi, memang tak ada kaitan, memang kita sama ada naif ataupun betul-betul bodoh. Kalau kata daripada 6 hari bulan itu sehingga kepada 9 itu tak ada kaitan langsung. Datang pada 18 hari bulan dan 6 hari bulan itu sehingga ulangi, Suruhanjaya Security menyatakan bahawa dia akan menyiasat perkara ini kerana penggunaan akaun oleh bukan pemilik dia, bukan penama. Section berapa dia nak apa siasat di bawah Section 25 dalam kurungan 4 Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991. Ini yang SC nak buat. Ingat, saya nak garis bawahkan di sini bahawa SC hanya melihat kepada section ini. Suruhanjaya Security tidak menyiasat berkaitan dengan ada tak penyalahgunaan kuasa, ada ataupun tidak rasuah, tak ada. Kerana dalam sistem sekarang ni dia nak balikkan balik kepada SPRM untuk mengkaji dan menyiasat benda tersebut. Bos tertinggi dia telah pun berlaku masalah dan anak-anak buah dia yang akan menyiasat. Dan anak buah dia tu pula ada 3 orang timbalan ketua Pesuruhjaya dengan menyatakan bahawa serangan terhadap bos dia itu adalah bersifat politik dendam. So semua daripada kita dah tahu dah apa dia punya outcome
Apa dia punya hasil daripada siasatan kalau dipatah balikkan kepada SPRM? Baik, kalau nak pergi pendekkan kepada 18 hari bulan, Ustaz Salman pun dah sebut tadi. Apa yang disebut adalah SC Suruhanjaya Security tak boleh buat satu kesimpulan yang konklusif. Bermaksud dia dah kaji, dia tengok satu-satu, dia kata okey, kami tak boleh nak conclude secara pasti sama ada dia melanggar Section 25(4) ini ke tidak. Bukan dia tak bersalah langgar penyalahgunaan kuasa, ya. Jelas kat sini. Dia bukan menyiasat penyalahgunaan kuasa. Dia menyiasat adakah betul Nasir Baki adik dia itu, ya rahmatullah, adik dia itu yang menggunakan akaun dia. Dia nak check ni je. Yang tu dia kata dia tak dapat untuk conclude. Tiba-tiba dalam masa 24 jam selepas daripada itu, pada 19 hari bulan, dia boleh conclude dengan menyatakan bahawa ada kaitan dengan adik dia itu memang milik penuh oleh Tan Sri Azam Baki. Di sini muncul persoalan tambahan. Pertama, adakah sidang media yang dibuat oleh Tan Sri Azam Baki pada sekitar 5 hari bulan 1 ataupun 6 hari bulan 1 itu satu penipuan? Persoalan dia. Okey. Dan yang kedua, kenapa dalam masa 24 jam tiba-tiba Suruhanjaya Security boleh untuk melakukan kesimpulan yang konklusif, sedangkan 24 jam sebelumnya dia tak boleh buat. Yang ini menimbulkan persoalan. Sebab itu kenapa tuntutan-tuntutan kita menyatakan bahawa buat Suruhanjaya bebas. Ambil seorang bekas hakim negara ke, panggil wakil daripada pembangkang, wakil daripada kerajaan, wakil daripada agensi PDRM, SPRM dan lain, duduk di situ dan siasat perkara tersebut. Kalau Perdana Menteri ini buat, saya kira benda ni tak muncul. Orang pun tak rasa bahawa ada satu permainan ataupun game ataupun wayang. Tapi macam Ustaz Salman sebut dalam tulisan dia dah jadi macam cerita Tamil ke cerita Hindustan korupsi yang pada tahap yang semua orang boleh tonton tapi tak boleh nak buat apa. Sebab itulah kenapa benda ini semua orang cakap, dan saya minta semua daripada kita, anda tak perlu maki hamun, anda tak perlu gunakan bahasa kasar, anda hanya perlu untuk suarakan bahawa perkara ini salah dan ia tak boleh untuk Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang, pengerusi LPPR untuk memperbodohkan rakyat dengan kata, oh yang ni kami terima adik dia punya dan kita serahkan sahaja, terima sahaja apa yang telah ditetapkan oleh SC. SC bukan menyimpulkan tentang penyalahgunaan kuasa. Itu kena jelas. SC hanya menyiasat tentang ada tak berlaku pelanggaran Section 25 dalam kurungan 4 Sikda 1941. Jadi itu mungkin saya punya awalan dalam perbincangan ni ataupun sembang-sembang ni.